Assalamualaikum dan selamat datang ke channel Cikgu Zul. Dalam video kali ini kita akan membincangkan tentang soalan-soalan peperiksaan percubaan sains komputer bagi tahun 2018 dan 2019 untuk standard pembelajaran 1.6.3 perbezaan antara fungsi dan prosedur pada sub atau cara. Okey, kita mulakan dengan soalan 1. Dalam konteks atau cara, prosedur tidak memulangkan nilai, manakala fungsi memulangkan nilai. Pembandingan kedua-duanya dipaparkan dalam jadual 1. Okey, kita lihat di sini ya, dalam jadual 1 kita ada dua sub atau cara iaitu X dan Y. Okey, nama sub atau cara ini adalah sama iaitu 2km. Okey, kedua-duanya mempunyai pemboleh ubah km dan juga umpukan nilai meter per dengan 1000 ke dalam pemboleh ubah kilometer. Okey, tetapi di sini kita lihat ada perbezaan di antara X dan Y. Di X ada dokumen .right. Okey, jarak ialah km ini adalah pemboleh ubah dan kilometer ini adalah sambungan ayat. Dan di Y ini ada return km. Okey, kita lihat di sini. Okey, return km ini adalah untuk memulangkan nilai. Okey, dan di X pula ada document.write. Ini adalah JavaScript statement untuk paparan ataupun output sahaja. Okey, jadi X ini akan memaparkan jarak ialah berapa kilometer berdasarkan input di atas ini. Manakala Y ini yang akan memulangkan nilai. Jadi X adalah, okey kita lihat di sini. X adalah prosedur. Okey, dah ada jawapan di sini. Prosedur tidak memulangkan nilai, jadi X adalah prosedur. Okey, manakala Y. Y kita lihat di sini. Fungsi memulangkan nilai, jadi Y adalah fungsi. Okey, sekarang kita lihat soalan nombor 2. Jadual 2 menunjukkan persamaan dan perbezaan fungsi dan prosedur. Lengkapkan jadual di bawah. Okey, di sini sub atau cara fungsi dan prosedur mempunyai persamaan iaitu mengembalikan kawalan. Okey, tadi kita sudah lihat fungsi ini mempunyai perkataan return tetapi prosedur tidak mempunyai perkataan return. Prosedur akan memaparkan ataupun memberi output sahaja. Okey, jadi di sini kita boleh bagi jawapan perbezaan antara fungsi dan juga prosedur. Perbezaannya adalah fungsi mengembalikan data ataupun nilai ataupun badan atau cara diakhiri dengan penyataan return diikuti data yang dipulangkan. Manakala prosedur, okey, prosedur buat apa? Prosedur tidak mengembalikan data ataupun badan atau cara tidak diakhiri dengan penyataan return. Soalan yang ketiga. Rajah 3 menunjukkan kod atau cara yang digunakan dalam bahasa penskripan. Okey. Function jumlah 6 dan kita ada X. Okey, function jumlah 6 ini adalah header sub atau cara. Okey. Dan soalannya minta X. Okey, apakah X? Okey, dalam kurungan ini kita panggilnya bekas parameter. Okey, dalamnya ada X. X adalah parameter ataupun argument. Okey, soalan ini 2 markah. Jadi, untuk X saja 1 markah. Dan soalan minta juga fungsinya. Okey, untuk fungsinya pun 1 markah. Fungsi parameter, okey, yang X ini adalah membolehkan sub atau cara menerima nilai daripada pemanggil. Okey, terdapat 2 jenis parameter iaitu parameter rasmi dan parameter sebenar. Okey, parameter rasmi ini merujuk kepada parameter sub atau cara, manakala parameter sebenar merujuk kepada pemboleh ubah di dalam sub atau cara pemanggil. Okey, jawab soalan fungsi ini dapat 1 markah lagi. Okey, untuk soalan yang keempat. Okey, rajah 4 menunjukkan beberapa jenis sub atau cara. Okey, tadi kita sudah tahu ada 2 jenis sub atau cara. Okey, lihat rajah 4 kita ada static void tata susunan. Okey, ini adalah A.
statik double tata susunan ini adalah B. Okey, kita lihat di sini ya. Soalannya berdasarkan sub atau cara di atas, nyatakan perbezaan antara sub atau cara A dan B. Okey, 2 markah. Okey, lihat di sini. Atas ada statik, bawah pun ada statik. Okey, namanya pun sama iaitu tata susunan. Soalan minta cari perbezaan, kita cari perbezaan. Yang atas ini ada perkataan void dan yang di bawah ini ada perkataan double. Apakah perbezaan antara void dengan double? Okey, double. Double ini adalah jenis data. Maksudnya ia akan memulangkan jenis data double. Okey, kita sudah nampaklah apa itu perbezaannya. Okey, A tidak memulangkan sebarang nilai dan B memulangkan jenis data double. Void ini tidak memulangkan sebarang nilai. Okey, untuk soalan yang kelima, Rajah 5 menunjukkan satu kod atau cara. Kita lihat di sini ya. Public static void main string argument. Okey, kita ada papar harga telefon pintar. Okey, ini harganya iaitu 1,500. Kemudian kita ada lagi satu static void papar harga string item double H. Okey, system.out.println harga item adalah H. Okey, di sini kita lihatlah, tadi kita sudah lihat apakah yang dimaksudkan dengan void. Void ini tidak memulangkan nilai. Okey, kita ada di sini papar harga. Papar harga ini adalah nama sub atau cara yang di bawah ini. Okey, di bawah ini adalah sub atau cara namanya papar harga. Dan di sini kita lihat ada system.out.println. Maknanya papar harga ini adalah prosedur sebab ia akan memaparkan harga. Okey, jadi dia bukanlah function sebab dia tidak memulangkan nilai. Okey, yang di atas ini, 3 baris yang di atas ini, lihat public static void main, kita ada open curly braces, kita ada tutup. Jadi ini adalah satu, kita panggil dia adalah pemanggil. Okey, yang di bawah ini, okey, start dari static ini sampai curly braces, ini kita panggil definisi. Definisi apa? Nama dia papar harga. Okey, soalan kita kena pasti baris penyataan dalam Rajah 5 dengan menulis nombor baris. Okey, di sini kita lihat ada nombor baris 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi, kod atau cara ini mempunyai 6 baris. Soalannya, kena pasti baris sub atau cara main. Okey, kita lihat di sini. Okey, main di baris 1. Jadi, dia merangkumi baris. Okey, tengok tutup di sini. Jadi, baris 1, 2 dan 3. Okey. Okey, yang kedua, definisi papar harga. Okey, definisi papar harga yang di bawah ini iaitu 4, 5 dan 6. Okey, yang ketiga, panggilan papar harga. Okey, di manakah barisnya? Okey, di sini. Okey, pemanggil di bahagian pemanggil. Okey, pemanggil ini akan panggil yang di bawah ini. Bawah ni kita panggil yang dipanggil. Jadi, panggilan papar harga adalah ini. Papar harga. Baris yang kedua. Okey, yang keempat, sub atau cara pemanggil. Okey, yang mana sub atau cara pemanggil? Okey, yang di atas inilah. 1, 2, 3. Okey, dan yang terakhir sub atau cara dipanggil. Okey, yang mana dipanggil? Yang 2 ini. 2 ini yang panggil yang baris keempat. Okey? Okey, sekarang kita lihat soalan yang ke-6. Rajah 6 merupakan kod segmen untuk mengira jumlah 2 nombor. Okey, kita lihat di sini ya. Okey, di main ini adalah pemanggil. Jadi jumlah norm ini akan panggil jumlah norm yang di bawah ini. Okey, yang di bawah ini adalah definisi untuk jumlah norm. Okey, kita lihat di sini ya. Okey, 6 dan 12 ini kita umpukkan nilai parameter kepada parameter. Maknanya X adalah 6, Y adalah 12.
sama juga dengan jum underscore norm. Okey, X ini adalah 8 dan juga Y ini adalah 12. Okey, kita lihat di antara kedua sub atau cara ini, yang jumlah norm ini ada perkataan return. Okey, maknanya ini adalah fungsi. Okey, kita lihat di bawah ni, static void jum underscore norm. Okey, di bawah ini ada system.out.print jumlah ialah dan dia ambil jumlah daripada pemboleh ubah di atas ini. Okey, bila kita nampak system.out.print line, ini adalah untuk paparan sahaja. Okey, sekarang kita lihat soalan nombor 1, nyatakan sintaks panggilan untuk fungsi bagi atau cara dirajah 6. Soalan minta sintaks panggilan. Okey, sintaks panggilan adalah jumlah A sama dengan jumlah norm. Okey, kurungan 6, 12. Okey, jumlah norm ini adalah sintaks untuk panggilan. Yang kedua, nyatakan output bagi atau cara dirajah 6. Okey, outputnya adalah, okey, kita lihat di sini Okey, 18. 18 ini adalah jumlah bagi A di sini. Manakala jumlah ialah 20. Jumlah adalah 20, kita lihat di sini. X adalah 8 tambah Y adalah 12. Jadi jumlah ialah 20. Yang ketiga, nyatakan satu perbezaan antara sub atau cara jumlah norm dan juga jum underscore norm. Okey, antara sub atau cara atas ini dengan sub atau cara di bawah ini. Okey, kita lihat di sini sub atau cara jumlah norm ini ada perkataan return. Jadi dia adalah fungsi, manakala jum underscore norm ini adalah untuk paparan. Jadi ia adalah prosedur. Sekarang kita boleh tulis perbezaan dia. Yang pertama, nilai dipulangkan kepada badan pemanggil. Okey, di atas ini min ini adalah pemanggil. Apabila pengiraan dilakukan iaitu X adalah, ini 6, Y adalah 12. Okey, X tambah Y adalah 6 tambah 12 iaitu 18. Okey, 18 akan disimpan dalam pemboleh ubah jumlah. Kemudian, return jumlah maknanya dipulangkan ke pemanggil. Okey, dia akan pulangkan kepada pemanggil iaitu jumlah A lah. Okey, jumlah A akan menyimpan nilai 18. Okey, manakala jum underscore norm ini nilai dipaparkan pada sub atau cara. Okey, ini jum underscore norm ini adalah prosedur. Prosedur tidak memulangkan nilai. Ia hanya untuk paparan. Kita lihat di sini, system.out.print. Okey, ini adalah untuk output kan. Jadi dia untuk paparan. Okey, yang kedua, data yang diproses akan digunakan oleh pemanggil. Inilah yang tadi. Jumlah ini kita kembalikan kepada pemanggil. Manakala untuk jum underscore norm, hasil proses digunakan dalam sub atau cara sahaja dan tidak diperlukan lagi. Okey, di sini tidak dipulangkan kepada pemanggil. Okey, hanya untuk paparan sahaja. Okey, soalan 7. Rajah 7 menunjukkan sebahagian segmen atau cara yang dibina untuk memaparkan satu senarai nombor dan melibatkan penggunaan sub atau cara prosedur. Okey, di bahagian atas ini adalah pemanggil yang mana di dalamnya ada pengisytiharaan tata susunan. Okey, bila ada in square bracket dan nama pemboleh ubah, ini adalah tata susunan. Okey, di bahagian baris yang kedua adalah papan senarai. Okey, papan senarai ini akan panggil sub atau cara di bawah ini iaitu prosedur. Okey. Sekarang kita lihat baris yang pertama adalah paparan sebab ada system.out.print. Dia akan paparkan senarai nombor dalam sub atau cara. Kemudian kita ada for loop. Okey, yang mana I-nya akan bermula dengan 0 sehingga I-nya adalah 9. Apabila I sama dengan 10, okey, 10 lebih kecil pada 10, palsu. Maknanya looping ini akan stop. Okey, maknanya yang terakhir dipaparkan adalah system.out.print senarai nombor dan I ini adalah 9. Berdasarkan rajah 7,
tulis nama sub atur cara yang dipanggil. Okey, kita lihat baris yang ketiga. Ini adalah nama sub atur cara yang dipanggil. Jadi jawapan kita adalah papan senarai. Sebab apa? Sebab dia akan panggil prosedur papan senarai di bawah ini. Okey, soalan B. Nyatakan output bagi atur cara di atas. Okey, sebenarnya atur cara di sebelah kiri inilah. Okey, untuk soalan ini kita lihat paparan output yang pertama adalah baris ini, system.out.print, dan baris yang kedua adalah system.out.print senarai nombor, yang mana kita ada I di sini. I maknanya adalah indeks. Okey, di sini kita lihat ada berapa kali looping. Okey, kita akan mulakan I dengan kosong. Okey, kita mulakan I dengan kosong, kemudian I1, I2, I3, I4, I5, I6, I7, I8, I9. Okey, apabila di sini I adalah 10, 10 lebih kecil pada 10 maknanya palsu. Apabila palsu, okey, terus keluar daripada looping tanpa papakan untuk I10. Okey, lihat di sini apabila kita ada senarai nombor dengan indeks kosong, ini adalah indeks kosong, indeks 1, indeks 2, indeks 3, indeks 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yang mana nilainya adalah 1 hingga 10. Okey, ini adalah nilainya. Okey, ini nilai yang akan dipaparkan. Okey, sekarang kita lihat bagaimana paparan output. Okey, baris yang pertama senarai nombor dalam sub atur cara. Okey, yang ini yang akan dipaparkan terlebih dahulu. Lihat di sini lepas perkataan cara ada double colon tanpa ada space. Okey, jadi kita mesti tulis tanpa ada space. Dan untuk baris yang seterusnya kita akan senaraikan. Okey, lihat di sini sini adalah print. Tak ada line, maknanya mestilah dalam satu baris sama dengan baris yang di atas ini. Jadi senarai nombor dalam sub atur cara mestilah sama baris dengan yang di atas ini. Iaitu, okey, yang di bahagian kanan ini yang akan kita paparkan. Tetapi kita lihat di sini selepas nombor, okey, mesti ada tanda koma. Jadi output di sebelah kanan adalah 1, 2, 3, sehinggalah 10 koma. Okey, lihat di sini mesti ada koma sebab di bahagian kanan system.out.print ini adalah koma tu. Ada koma, jadi kita mesti letak koma. Okey, jadi inilah output untuk soalan nombor 7. Okey, sekarang kita lihat soalan yang ke-8. Rajah 8 menunjukkan segmen kod bagi atur cara. Okey, di sini kita lihat ada static, double, kira dividen, kemudian parameternya float, pokok, inch, kadar, inch, tahun. Dividen sama dengan pokok darab kadar bahagi 100 darab tahun. Kemudian ada perkataan return dividen. Okey, dividen ini setelah kita kira di bahagian atas ini, dia akan returnkan dividen ini kepada pemanggil. Okey, soalannya kena pasti jenis sub atur cara di atas dan berikan justifikasi anda. Okey, 2 markah untuk soalan ini Pertama sekali soalan minta jenis sub atur cara. Okey, kita lihat di sini ada perkataan return dalam sub atur cara. Okey, apabila ada perkataan return, jawapannya adalah fungsi. Okey, 1 markah akan diberikan untuk jawapan fungsi. Manakala untuk justifikasinya adalah kerana sub atur cara ini mengembalikan nilai dividen pada akhir atur cara. Okey, di sini dia akan kembalikan dividen kepada pemanggil. Okey, dapat lagi 1 markah. Seterusnya kita lihat soalan yang ke-9. Jadual 9 menunjukkan segmen atur cara menggunakan sub atur cara. Okey, kita lihat di sini Public static void main string argument system.out.println luas bulatan, kita lihat di sini luas bulatan, okey, dalam kurungan ada 7. Maknanya, okey, luas bulatan ini akan panggil sub atur cara yang di bawah ini. Okey, luas bulatan
Okey, dan kurungan inch jejari. Maknanya di sini 7 ini adalah nilai bagi jejari. Okey, apabila pengiraan dilakukan iaitu luas sama dengan pi iaitu 3.142 kita darabkan dengan 7, kemudian kita darabkan dengan 7, kita akan dapat luas. Apabila pengiraan selesai, okey, luas ini akan dikembalikan kepada pemanggil di sini. Okey. Sekarang ni soalannya, tulis X dan Y bagi fungsi. Okey. Dan yang kedua adalah prosedur. Jadi yang mana fungsi, yang mana prosedur. Okey, kita lihat di sini ya. Apabila ada untuk paparan, output sahaja, okey, ini adalah prosedur. Manakala bila ada perkataan return, okey, ini adalah fungsi. Jadi jawapan kita adalah fungsi sama dengan Y, prosedur adalah X. Dan soalan yang ke-10 iaitu soalan terakhir. Rajah 10 menunjukkan kod sub atau cara. Public kelas markah. Public static void main strings argument. Markah 87, 72 dan 81. Okey, markah ini akan panggil sub atau cara di bawah ini. Okey, di sini kita lihat int X. X adalah 87. Y adalah 72 dan Z adalah 81. Okey, untuk pengiraan purata, kita tambahkan X tambah Y tambah Z dan kita akan bahagikan 3 dan jenis data untuk purata adalah double. Okey, kemudian akan paparkan nilai purata yang telah dikira tadi. Okey, soalannya, apakah jenis data untuk parameter Y? Okey, Y kita lihat di sini ya. Kita lihat di parameter Y di sini. Okey, Y jenis datanya adalah integer. Okey, untuk soalan B, berdasarkan atur cara di atas, apakah output yang dipaparkan? Okey, output yang dipaparkan kita lihat di sini ya, system.out.println purata. Okey, puratanya adalah 87 tambah 72 tambah dengan 81 bahagi 3 dan kita akan dapat jawapannya adalah 80 perpuluhan sifar. Okey, lihat di sini ya, kenapa perlu ada perpuluhan sifar? Sebab jenis data purata adalah double. Okey, mesti mempunyai titik perpuluhan. Sekarang kita buat semakan bagaimana dapat 80. Okey. Okey, 87 tambah 72 tambah 81. Kemudian bahagikan 3. Sama dengan 240 bagi 3, kita dapat 80. Okey. Tetapi jawapannya mesti ada titik perpuluhan iaitu 80 perpuluhan sifar. Itu saja perkongsian untuk kali ini. Semoga mendapat manfaat.